Salam sejahtera. Rupa-rupanya ini sebabnya penyasaran subsidi diesel perlu dilakukan. Anwar akhirnya buka mulut, buka cerita. Penyasaran subsidi diesel perlu dilakukan demi menyelamatkan negara, kata Anwar. Pada pendapat saya, tentulah ini adalah betul. Kerana anda tahu, isu berkaitan penyasaran subsidi diesel ini bukanlah isu yang popular. Sebagai seorang Perdana Menteri, kalau betullah Anwar Ibrahim ini mementingkan diri, kalau betullah beliau hanya mementingkan undi dan jawatan, beliau pasti tidak akan melakukan penyasaran diesel ini. Kerana ini bukan isu popular. Ini isu yang ditolak rakyat. Ini isu yang pasti akan membuatkan kedudukan Anwar, kedudukan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan Madani ini terancam besar. Tapi, betullah kata Anwar Ibrahim, demi untuk menyelamatkan negara, penyasaran subsidi diesel perlu dilakukan. Cuma, apabila dijadikan politik, maka lain jadinya. Langkah kerajaan melaksanakan penyasaran subsidi diesel adalah perlu untuk menyelamatkan negara, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya hari ini, beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, tindakan perlu diambil walaupun kerajaan sedar ia merupakan langkah yang tidak popular. Siapa mahu penyasaran subsidi ini? Kena tahu juga, apakah kita lakukan, apapun kita lakukan, kita akan dihentam habis-habisan dengan segala fitnah dan penipuan, kata Anwar lagi. Padahal kita beritahu penyasaran subsidi ini, semua Perdana Menteri sebelum itu telah setuju, cuma tidak ada tekad politik melaksanakan kerana risikonya ada. Tapi untuk selamatkan negara, kita tidak ada pilihan, kata Anwar. Semalam, kerajaan mengumumkan harga diesel di semua stesen runcit Semenanjung ditetapkan pada kadar RM3.35 bagi setiap liter, iaitu harga pasaran tanpa subsidi bermula 21 minit tengah malam tadi. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan ketika mengumumkan perkara itu berkata, ia adalah harga pasaran tanpa subsidi berdasarkan purata bulan Mei 2024 mengikut formula Thematic Pricing Mechanism. Beliau berkata, dengan penetapan harga dan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar, ia dapat memberikan penjimatan RM4 bilion setahun. Di samping dapat mengukuhkan kedudukan keuangan negara untuk jangka masa panjang. Bagaimanapun, penyasaran itu tidak melibatkan pengguna di Sabah dan Sarawak. Beberapa komen daripada netizen tentang isu kali ini ialah, Brown Falcon kata, negara sudah hutang banyak, Najib dah banyak belanja banyak, dah banyak ketirisan banyak, kata mereka. Kata Brown, semua yang tinggal hutang, perlu bayar siapa? Anwar Ibrahim. Kereta api laju lagi tambah hutang. Nanti bagi negara kat China saja, kata Brown Falcon. Kata Laim pula, dia kata jangan salahkan Najib. Habis kenapa hari ini PH kahwin sama BN? Kalau dah tahu salah Najib. Dulu kata no Zahid no BN. Semua punya politik belaka mohong kuat, katanya. Violet Shark kata, seandainya nak selamatkan negara, kenapa Sabah dan Sarawak dikecualikan kenaikan harga diesel? Kata beliau lagi. Jimmy Page kata, seeloknya juallah untuk cash upfront, kata beliau. Macam kalau kita ada banyak rumah, tapi duit tak ada, juallah rumah sebiji, kata Jimmy Page. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel ini. Ini keputusan terkini yang pasti membuat Mahathir pening kepala. Keputusan semakan Mahathir pada hari sama dipanggil hadiri RCI Batu Putih. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akan memutuskan pada Rabu ini untuk membenarkan semakan kehakiman Dr. Mahathir Mohamad bagi melucutkan bekas Ketua Hakim Negara
Mad Raus Sharif dan dua yang lain daripada mempengerusikan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Keputusan Mahkamah Sivil itu hanya sejam sebelum RCI di Putrajaya tersebut ditetapkan untuk memanggil bekas Perdana Menteri berkenan untuk menghadiri siasatan. Sama ada Malaysia sepatutnya menarik balik rayuannya terhadap keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ 2008 atau tidak. Keputusan ICJ menganugerahkan kedaulatan Pendra Berangka Pulau Batu Putih kepada Singapura, Middle Rock Batuan Tengah kepada Malaysia dan South Ledge Tubir Selatan kepada negeri dalam perairan wilayah di mana ia berada. Keputusan Mahkamah Sivil pada Rabu nanti oleh Hakim Amarjit Singh juga akan menentukan sama ada prosiding RCI diadakan secara tertutup atau dibuka kepada orang ramai, dan jika Mahathir akan dibenarkan membawa peguamnya ke siasatan itu. Amarjit menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujahan lisan daripada Peguam Mahathir Zainur Zakaria dan Peguam Kanan Persekutuan Kerajaan Persekutuan Syamsul Bol Hassan berhubung merit semakan kehakiman. Semasa prosiding mahkamah terbuka hari ini, Zainur mengemukakan hujah bahawa pengerusi RCI Raus dan dua lagi anggota Suruhanjaya lain, Baljit Singh Sidhu dan Mohamed Ridha Abdul Kadir, perlu dilucutkan kerana berkemungkinan akan berat sebelah. Dalam afidavit Mahathir yang menyokong tindakan undang-undang itu, bekas Perdana Menteri tersebut mendakwa bahawa dia dan Raus pernah berselisih. Ini kerana pada tahun 2017, Mahathir memfailkan semakan kehakiman untuk mencabar pelantikan Raus sebagai hakim tambahan Mahkamah Persekutuan. Ia sebab dia telah melepasi umur persaraannya. Selepas Mahathir menjadi Perdana Menteri bagi kali kedua, Raus dikatakan bertemu dengannya pada Mei 2018 untuk menyatakan hasratnya untuk meletakkan jawatan sebagai Ketua Hakim Negara dan kemudian menyerahkan peletakan jawatannya sebulan kemudian. Sementara itu, Bernama melaporkan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini menetapkan 12 Jun untuk keputusan permohonan semakan kehakiman yang difailkan oleh Tun Dr. Mahathir berhubung prosiding SRCI Siasatan Diraja untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Hakim Datuk Amarjit Singh menetapkan 8.30 pagi untuk menyampaikan keputusannya sejam sebelum Dr. Mahathir dipanggil memberi keterangan di hadapan panel RCI pada hari yang sama. Hakim menetapkan perkara itu selepas mendengar hujahan oleh Peguam bekas Perdana Menteri Zainur Zakaria dan Peguam Kanan Persekutuan Syamsul Bol Hassan yang mewakili Jabatan Peguam Negara. Dr. Mahathir memfailkan permohonan itu pada 5 Jun menamakan pengerusi RCI Tun Muhammad Raus Sharif dan timbalannya Tan Sri Zainun Ali sebagai responden pertama dan kedua. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus. Bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Ini satu lagi pendedahan berkait dengan arahan Najib. Bekas pengarah SRC akhirnya tampil buka mulut sekali lagi. Kata beliau, saya tak akan bantah arahan Najib. Itu pengakuan bekas pengarah SRC. Bekas pengarah SRC Internasional Ismi Ismail berkata, dia tidak akan menolak arahan daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak berkaitan syarikat Menteri Kewangan diperbadankan. Dia berkata demikian ketika pemeriksaan balas dengan Peguam Chong Yek Long yang mewakili bekas pengarah SRC Sahrul Azral Ibrahim Helmi dalam perbicaraan kes saman SRC Internasional Sinan Berhad terhadap Najib berjumlah
1,18 bilion ringgit di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Ketika itu, kata Ismi, dia tiada sebab untuk mengesaki Najib yang juga Menteri Kewangan. Chong bertanya kepada Ismi, Kementerian Kewangan merangkumi Menteri Kewangan Najib yang juga Perdana Menteri ketika itu dan orang yang melantik anda sebagai pengarah dan pengerusi. Najib ada kata putus berkenan pelantikan pengarah SRC. Dalam keadaan itu, hakikatnya, pernahkah terlintas dalam fikiran anda yang anda boleh menolak arahannya? Ismi menjawab, saya tak akan tolak arahan Najib. Saya yakin dia cuba lakukan sesuatu yang terbaik untuk negara dan SRC. Itu hakikatnya, kata beliau. Sebelum ini, mahkamah membenarkan Najib untuk memanggil Ismi dan Sahrul selaku pihak ketiga dalam saman tersebut. Ismi berkhidmat dengan SRC sejak 2011 hingga 2014. SRC menyaman Najib berhubung dakwaan penyelewengan sebahagian daripada 4 bilion ringgit pinjaman RM3.6 bilion ringgit atau AS 1.18 bilion dolar dalam kadar pertukaran asing antara 2011 dan 2012 yang diterima syarikat itu daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP antara 2011 dan 2012. KUAP ialah badan berkanun di bawah Kementerian Kewangan, manakala SRC adalah milik penuh MKD. Najib, yang juga bekas penasihat emeritus SRC, sedang menjalani hukuman penjara 6 tahun dan denda 50 juta ringgit dalam kes berasingan membabitkan penyelewengan RM42 juta ringgit daripada syarikat itu. Ismi bukan sahaja menjadi saksi pendakwaan dalam perbicaraan kes rasuah terhadap Najib membabitkan dana 42 juta ringgit SRC, tetapi juga menjadi saksi pendakwaan dalam perbicaraan penyalahgunaan kuasa dan pengubahan wang haram berjumlah 2.27 bilion membabitkan bekas Perdana Menteri itu. Perbicaraan di depan Hakim Faiz Ruz Zainul Abidin bersambung Khamis ini. SRC memfailkan saman itu pada Mei 2021 di bawah pengurusan baru dengan mendakwa Najib sebagai penasihat emeritus planatif telah melakukan pecah amanah dan salah guna kuasa secara pribadi bagi mendapatkan manfaat daripada dana syarikat dan menyalahgunakan berbilion ringgit. SRC memohon pengisytiharan mahkamah bahawa Najib bertanggungjawab ke atas kerugiannya akibat pecah amanah dan menuntut bekas Perdana Menteri itu membayar balik 42 juta ringgit. Syarikat itu juga memohon perintah mahkamah supaya Najib bertanggungjawab terhadap kerugian 1.18 bilion US dollar yang dialaminya serta membayar balik sejumlah 120 juta AS dollar dana yang didakwa dimasukkan ke akaun bank bekas Perdana Menteri itu. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Subsidi diesel bersasar. Kalau pas kata okey, walaun kenala walo. Setiausaha Agung PAS umum di Facebook pada 9 Jun 2024 bahawa PAS sokong matlamat baik kerajaan untuk langkah ini. Walaun bolehlah rileks dan wala keputusan PAS pusat. PAS tekankan pelaksanaan tak bebankan rakyat seperti diulang-ulang oleh Perdana Menteri ke-10. Awal-awal memang ada benda yang perlu diperbaiki, tapi kalau tak mula, macam mana nak tahu? Dari tahun 2010, semua kerajaan BN, PH, PN cakap nak buat penyesaran subsidi ini, tapi tak buat-buat juga. Hanya cakap tapi tak berani buat. Kerana engkau tahu dan kita semua tahu, perkara ini adalah perkara yang tidak popular. Bila tidak popular, besar kemungkinan akan menyebabkan undi mungkin banyak yang hilang. Itu saja yang dikejar oleh mereka. Berbeza dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Meskipun perkara ini bukanlah popular, tidak disenangi dan mudah dispin, mudah ditunggang isunya oleh orang lain, terutamanya pembangkang ataupun musuh, tapi Anwar Ibrahim tetap mengambil langkah, ambil saja. Yang penting negara dapat diselamatkan dan juga rakyat dapat diperjuangkan. Apa nak buat dengan penjimatan 4 bilion ringgit setahun lepas hapus subsidi pukal diesel? Duit itu boleh guna untuk pastikan harga barang dan kos makanan kekal murah. Caranya, nombor 1, subsidi kurangkan kos pengangkutan logistik. 2, subsidi petani dan nelayan untuk rendahkan kos pengeluaran makanan. Ketiga, subsidi tunai terus ke akaun individu yang layak. Keempat, stabilkan harga barang dengan memastikan bekalan yang cukup. Kelima, bantuan tunai kepada yang perlu untuk beli barangan harian. Kalau tangguh lagi, negara rugi 4,5 juta sehari atau 135 juta sebulan. Boleh bina sebuah sekolah setiap bulan atau 4 buah hospital setahun. Yang paling bengang, penyeludup yang dah kaya raya, golongan ultra rich yang nak tambah kaya dan warga asing. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Jaga rumah sendiri dulu. Tak payah kait isu air dengan kaum. Ini jawapan Koyo kepada Sanusi. Pedas, padu, pahit, pedih dan memang sekolahkan Sanusi kau-kau. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lepas Sanusi mengatakan bahawa Kedah bersedia menjual air kepada Pulau Pinang. Namun demikian, seorang Mazir Khalid, bekas pemimpin, bukan bekas, dia ialah pemimpin UMNO, telah pun mengecam Sanusi. Kata beliau, margin air Kedah pun hanya 1%, nak jual lagi. Kedah pun ada masalah air, nak jual pula. Ada yang tanya, Kedah dah bankrupt ke? Kata mereka. Dulu taklah sampai begitu. Kenapa ni Sanusi? Kata netizen. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow, meminta Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, supaya menjaga halaman rumah sendiri terlebih dahulu sebelum menawarkan untuk menjual air terawat kepada Pulau Pinang. Kon Yeow berkata, Muhammad Sanusi sepatutnya menjaga negeri sendiri sebelum mendakwa Pulau Pinang tidak mempunyai air walaupun menjadi negeri membangun. Beliau berkata, mereka yang melawat Langkawi kini amat maklum mengenai isu yang timbul akibat kebocoran pada saluran pipe bekalan air terawat dasar laut yang menghubungkan Tanah Besar ke Langkawi yang masih belum diperbaiki sepenuhnya. Jadi, jaga Kedah dulu sebelum tuduh Pulau Pinang, kata Ketua Menteri Pulau Pinang ini. Kata beliau, ya, saya memang akui ada isu air di beberapa kawasan. Tetapi kita sudah mengambil langkah untuk menangani isu itu. Katanya ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Kerajaan Perpaduan menjelang pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Bakap malam tadi. Sanusi dalam ucapannya pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Perikatan Nasional PN bagi PRK Sungai Bakap pada Sabtu lalu berkata, Kon Yeow dialu-alukan untuk berunding dengannya bagi membeli lebihan air terawat daripada loji lawatan air Lubuk Buntar untuk negeri jirannya itu. LPA Bukit Lubuk Buntar terletak di Bandar Baharu kira-kira 16 km dari sempadan Kedah Pulau Pinang. Kon Yeow turut menegur Sanusi bahawa isu air tidak ada kaitan dengan kaum. Sanusi ketika menyentuh isu air di Pulau Pinang, khususnya Sungai Bakap, pernah berkata majoriti terjejas adalah orang Melayu.
Kita tahu ini tiada kaitan dengan kaum. Ia memberi kesan kepada semua orang. Sanusi mempunyai cara berfikirnya sendiri, tetapi beliau sangat disenangi kerana orang suka mendengar sesuatu yang tidak masuk akal, katanya. Konyu berkata beliau akan menghadapi apa jua cabaran bagi menunaikan tanggungjawabnya. Saya berdiri di sini untuk menangani isu air. Kami tidak lari daripada tanggungjawab. Jika ada masalah, kami akan cari jalan penyelesaian, katanya. Konyu turut mengucapkan terima kasih kepada pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah, Datuk Seri Mazir Khalid atas maklum balas segeranya terhadap perkara itu. Sementara itu, Mazir turut meminta Sanusi fokus menyelesaikan masalah bekalan air terawat di Kedah terlebih dahulu sebelum memikirkan untuk menjual komuniti itu kepada Pulau Pinang. Katanya, idea sedemikian adalah tidak realistik berikutan Kedah pada masa ini mempunyai margin reserve air sifar. Sekian dulu, bye.